Tuan Muhammad Yusmadi bin Umar Yusof, Balik Pulau. Terima kasih Tan Sri. Walaupun Jerman kalah, saya hadir Tan Sri. Soalan saya nombor 8, mohon jawapan. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ataupun WALHI, sebuah pertubuhan bukan kerajaan di Indonesia, melalui suratnya bertarikh 13 hari bulan Mei tahun 2009 telah membangkitkan beberapa isu berkaitan dengan pembangunan perledangan sawit oleh syarikat-syarikat Malaysia di Indonesia. Isu-isu yang dibangkitkan adalah: pertama, tidak mematuhi Undang-Undang Indonesia berkaitan dengan pembangunan kawasan hutan untuk tujuan perledangan sawit. Kedua, tidak mengiktiraf hak rakyat tempatan. Ketiga, tidak memberikan bantuan kepada pekebun kecil di persekitaran kawasan perledangan. Dan keempat, pembayaran upah yang tidak berpatutan kepada rakyat tempatan. Pada bulan Februari 2010, WALHI juga telah membangkitkan isu mengenai syarikat IOI Corporation Berhad yang beroperasi di Kalimantan tidak menyediakan menara pemerhatian ataupun watch tower yang mencukupi bagi memantau kebakaran di sekitar perledangan mereka. Susulan rungutan ini, IOI Corporation Berhad telah pun memaklumkan bahawa pihaknya telah pun mendirikan tambahan 3 buah menara perhatian. Di samping itu, IOI Corporation Berhad juga telah membantu pekebun-pekebun kecil yang berdekatan dengan syarikat perledangannya dalam memberi latihan pencegahan kebakaran. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Perusahaan Perdagangan Komoditi KPPK berpendapat isu-isu yang dibangkitkan oleh WALHI adalah terletak di bawah bidang kuasa Undang-Undang Indonesia. Oleh itu, sebarang rungutan oleh WALHI perlu disalurkan kepada pihak berkuasa di Indonesia untuk tindakan susulan. Ingin saya jelaskan bahawa isu penindasan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Balik Pulau adalah berbentuk andaian. Di samping itu, kerajaan sentiasa mengingatkan syarikat-syarikat Malaysia yang melabur dalam sektor perledangan sawit untuk menghormati dan mematuhi undang-undang tempatan. Syarikat-syarikat berkenaan juga digalakkan mencontohi prinsip kemapanan yang diamalkan di Malaysia, seperti pembakaran sifar dalam pembukaan ladang kelapa sawit. Ini adalah untuk memastikan agar syarikat-syarikat ini menunaikan tanggungjawab sosial mereka dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Malaysia dan Indonesia bekerjasama dalam bidang-bidang sawit, kokoh dan lada di bawah rangka kerjasama dua hala Malaysia-Indonesia dalam bidang komoditi. Di bawah rangka kerjasama ini, mesyuarat peringkat menteri iaitu Joint Committee Meeting JCM yang melibatkan Menteri KPPK dan Menteri Pertanian Indonesia diadakan setiap sekali setahun. Mesyuarat kelima JCM telah diadakan pada hari bulan Mei tahun ini di Yogyakarta. Di antara aktiviti yang telah dipersetujui semasa mesyuarat ini ialah: yang pertama, menganjurkan misi bersama ke Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah bagi menangani halangan-halangan bagi pengeksportan minyak sawit, terutamanya bahan api berasaskan sawit. Dan kedua, menubuhkan pasukan petugas bagi meningkatkan imej minyak sawit. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli Dewan juga, di peringkat sektor swasta, Malaysia dan Indonesia telah pun menubuhkan Indonesia Malaysian Palm Oil Group bagi meningkatkan kerjasama dua hala. Ini termasuk mengadakan aktiviti-aktiviti pengeluaran sawit mapan dan melakukan kajian bersama bagi menangkis persepsi negatif mengenai pembangunan minyak sawit dan kesannya pada alam sekitar. Mesyuarat pertama grouping ini telah diadakan di Kuching.
Sarawak pada 3 hari bulan Mei, dan mesyuarat kedua akan diadakan pada akhir bulan Julai di Indonesia. IMPOG diwakili oleh di antara lain Persatuan Minyak Sawit Malaysia, Sarawak Oil Palm Planters Association, dan Gabungan Pengusaha Industri Sawit Indonesia. Balik Pulau. Ya, terima kasih Menteri. Tahniah di atas mesyuarat yang banyak dibuat. Yang Mohon Menteri, saya ingin mohon penjelasan Menteri selanjutnya, kerana saya melihat isu permasalahan kalau di sana dipanggil TKI, tenaga kerja izin, dan juga di sini dipanggil parti pelbagai. Ini istilah-istilah yang itu menggambarkan cara kita mengendalikan masalah pekerja asing di sini. Soalan saya ialah Menteri, isu inilah isu ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak dan berlarutan sehingga sekarang isu pekerja. Dan saya katakan di sini mohon penjelasan yang dasar yang baru. Alaf 21, masalah populasi imigrasi ialah masalah mencabar, bukan di rantau ini saja, malah di Timur Tengah, di Doha, di Dubai dan sebagainya. Soalan saya ialah, baru-baru ini Menteri Luar dan saya pekan sendiri, Perdana Menteri pun cuba menyelesaikan masalah ini, tetapi ada usaha akan membawa isu ini ke ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights oleh pihak-pihak yang tidak berpuas hati cara kita mengendalikan isu pekerja. Dan contoh yang terdekat baru ni, isu pembinaan di Istana Negara. Saya menggesa kerajaan hari ini, tolong selesaikan isu ini demi kestabilan serantau, kerana ia menguntungkan ekonomi, menguntungkan tetangga, dan tolong jangan lagi datang ke sini menjelaskan hanya mesyuarat yang diadakan. Kita nak satu penjelasan yang lebih konstruktif, yang lebih menjaga, kita panggil karamah insaniah, maruah kemanusiaan pekerja, apatah lagi tetangga kita sesama teman serantau. Tuan Yang Pertua, dalam perbincangan dengan Menteri Indonesia yang telah diadakan baru-baru ini, perkara yang seperti mana yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat tidak pula ditimbulkan oleh Menteri yang berkenaan. Dan saya rasa Malaysia bersedia untuk melihatkan masalah-masalah tentang buruh dari Indonesia ke Malaysia ini, sebab negara Malaysia ini ingin untuk mendapatkan satu imej yang baik untuk industri kelapa sawit, begitu juga dengan Indonesia. Dan saya rasa tiada sebab kenapa kita tidak dapat menyelesaikan masalah tentang buruh dan pekerja-pekerja di kedua-dua negara ini. Saya ingin menarik perhatian bahawa Indonesia dan Malaysia ini perlu bekerjasama, sebab dalam industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia menguasai 85% daripada keluaran pengeksportan kelapa sawit di seluruh dunia. Dan saya rasa hasil daripada industri ini telah dapat memberi sedikit peningkatan pendapatan di kawasan-kawasan luar bandar di Indonesia dan di Malaysia. Mesyuarat yang diadakan ini adalah untuk mengeratkan lagi kerjasama, dan bukan tertumpunya kepada mesyuarat-mesyuarat seperti yang diandaikan oleh yang berhormat tadi itu untuk menyelesaikan masalah pekerja-pekerja dalam sektor construction ataupun bidang yang lain yang mungkin yang diandaikan dalam jawapan mereka, dalam soalan mereka itu. Terima kasih.